Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang sedang menonton video ini. Dan terima kasih sebab korang dah klik pada video ini. And welcome back to my channel. Kepada korang yang baru pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loceng itu supaya korang tak terlepas sebarang update daripada channel ini. Alright guys, seperti yang korang lihat pada awal-awal video tadi adalah cinematic B-roll. Persoalannya kat sini, apakah itu B-roll? Ramai yang DM saya di Instagram bertanyakan kepada saya, bro, apakah itu B-roll? Macam mana nak buat B-roll? Okey, dekat sini dalam video kali ini saya akan kongsikan dengan korang apakah itu B-roll, apa yang dikatakan itu B-roll. B-roll adalah satu footage yang lain di dalam video korang. Betul tak? Footage yang lain di dalam video korang. Alright. Sebagai contoh, video yang korang sedang tengok sekarang ni adalah video yang sekarang korang tengah tengok ni adalah dipanggil A-roll ataupun digelarkan sebagai A-roll. Apabila kita memasukkan footage yang lain di dalam video ini, video itu dipanggil B-roll. Jadi kebanyakan content creator ataupun YouTuber kat luar sana yang masih lemah membuat B-roll ataupun membuat B-roll mereka sambil lewa. Jadi guys, B-roll ini sangat-sangat penting kepada mereka yang review produk, review apa-apa sajalah, review makanan ke ataupun menjual produk online ke. Jadi korang mesti nak letakkan B-roll itu di dalam video korang supaya menarik perhatian penonton untuk tertarik membeli produk korang ataupun barang yang korang reviewkan itu. Jadi B-roll korang perlu secantik yang boleh ataupun sebaik yang mungkin supaya ianya mampu menarik perhatian penonton terhadap produk yang korang reviewkan dalam video korang. Jadi guys, dalam video kali ini saya nak tunjukkan dekat korang macam manakah cara-caranya saya buat B-roll yang korang tengok pada awal-awal video tadi dalam keadaan seorang diri dan menggunakan boleh dikatakan menggunakan satu tangan sajalah sebab tangan sebelah pegang kamera kan. Jadi jom guys, saya tunjukkan dekat korang macam mana kita nak hasilkan B-roll yang menarik. Let's go. Alright guys, apa yang korang lihat sebentar tadi adalah footage cinematic yang saya hasilkan di ruang dapur rumah saya, dan saya shooting video itu adalah secara bersendirian. Saya akan tunjukkan kepada korang macam mana caranya kita nak shoot B-roll untuk dapatkan angle-angle yang menarik secara solo. Jadi let's go guys. Alright guys, langkah yang pertama sekali korang perlu buat ialah korang setkan dekat kamera korang manual focus. Jangan pakai autofocus. Korang setkan manual focus kerana kita nak dia fokus pada satu objek saja, iaitu kita punya muka ataupun kita punya badan. Benda-benda lain kita tak nak fokus, kita setkan pada manual focus. Lepas korang dah setkan pada manual focus, apa yang perlu korang buat ialah korang letakkan kamera korang kat dalam kabinet korang kat rumah, tempat simpan perkakas-perkakas, pinggan mangkuk, jug dan sebagainya lah. Jadi selepas korang dah setkan manual focus, korang record video korang, just letakkan saja kat dalam kabinet kat rumah korang. Jom saya tunjukkan. Alright guys, lepas tu korang dah set up kamera kat dalam kabinet macam ni. Okay, korang akan dapati kalau saya jauh sikit mungkin muka saya kelabu sebab saya dah set pada manual focus tadi. Jadi korang boleh letak apa-apa objek kat depan ni supaya nampak lebih cinematic lah benda tu, lebih realistik, reality dia kan. Okey, jadi korang pun tutup, kemudian korang buka, buat-buatlah korang ambil barang apa, itu korang punya kreatif sendiri. Saya hanya tunjukkan macam mana cara saya buat cinematic B-roll yang korang tengok tadi. Alright, untuk step yang seterusnya, alright guys, untuk step yang seterusnya ataupun langkah yang seterusnya, korang dapatkan jug dan juga mangkuk macam ni. Jadi ini akan jadi kita punya prop lah. Jadi korang dapatkan mangkuk dan juga jug ni supaya kita punya prop. Dan yang paling penting sekali, korang kena dapatkan satu tripod ataupun monopod untuk korang standkan kamera ni selepas ni supaya ianya tak terlalu shaking ataupun tak bergegah. Jadi kita perlukan stabilizer video dalam untuk step yang seterusnya ni. Jom saya tunjukkan kat korang. Alright guys, dekat sini korang set up mangkuk dan juga jug ni tadi sebagai prop korang kat sini. Just korang
letak mangkuk macam tu, kemudian korang letak jak macam tu, ataupun terbalik pun boleh. Nak letak jak dulu ataupun mangkuk dulu boleh, terpulang kat korang yang mana korang rasa lebih sesuai lah. Jadi itu adalah cara yang saya lakukan. Alright, jadi kamera sekarang ni saya standkan di atas monopod tadi, supaya statik dekat situ saja. Alright, jom saya tunjukkan korang next step ataupun langkah seterusnya. Alright guys, untuk langkah seterusnya korang perlukan GoPro. Saya gunakan GoPro ini untuk saya letakkan di dalam jug tadi, supaya saya boleh tuangkan air di dalam jug tadi sambil dirakam oleh GoPro ini. Dan juga korang carilah plastik, apa-apa plastik Nestem, plastik Coco Crunch ke, ataupun Honey Star ke, Twisties pun boleh. Korang basuh dulu plastik tu elok, kemaskan plastik tu, lap bersih-bersih, dan kemudian korang boleh letak GoPro ni di dalam plastik itu, menjadikannya footage seolah-olah korang sedang buka satu pack untuk korang keluarkan bahan yang korang nak buat dalam mangkuk tu. Seperti saya tadi, saya buat Quaker Oat. Jadi saya letakkan GoPro ni di dalam pack itu, seolah-olah saya sedang membuka pack itu, dan saya lihat, oh ada lagi Quaker Oat. Jadi GoPro memainkan peranan penting, dan dianya juga membantu korang. Jadi korang kena dapatkan GoPro guys. Tak kisahlah kalau korang tak ada, korang boleh pinjam kat kawan-kawan korang dulu, sebab confirm kawan-kawan korang kat luar sana pun mesti yang dah ada GoPro kan. Jadi guys, gunakan GoPro ni untuk letak di dalam jug, untuk korang isi air, dan juga plastik, supaya ia nampak lebih sinematik dan lebih realistik. Gunakan GoPro guys. Alright guys, inilah bahan yang saya gunakan untuk masukkan GoPro ni ke dalam jug ni. Kita sebenarnya boleh je masukkan GoPro ni menggunakan tangan, campak macam tu je. Tapi kadang-kadang ianya terbalik macam ni. Susah untuk bagi dia punya lens ni menghala ke atas. Jadi saya gunakanlah penyepit ni. Sementara orang rumah saya tak tahu, saya senyap-senyap je. Jadi saya sepit dia macam ni, dan saya masukkan ke dalam jug. Okay, so korang juga boleh gunakan teknik ni untuk korang membantu korang hasilkan B-roll yang lebih sinematik dan nampak menarik. Alright guys, langkah seterusnya korang perlukan kain ataupun apa-apa saja yang agak mudah korang seret ke belakang macam ni. Dan di belakang lighter ni korang letakkan kamera korang, supaya korang boleh kamera korang tak bergegar lah untuk aksi yang seterusnya ni, ataupun scene yang seterusnya. So saya akan letakkan kamera saya di bahagian sini, dan dia punya lens saya lapik dengan lighter, supaya saya boleh tarik kain ni secara perlahan-lahan ke belakang macam tu. So korang tengok hasil ya. Tapi dekat sini saya tunjuk secara ringkas saja. Mungkin korang ada idea yang lebih kreatif, korang boleh olah sendiri. Jom saya tunjuk macam mana. Alright guys, ini adalah posisi yang terakhir dalam scene kita ni. Jadi sebentar nanti saya akan tuangkan air, tapi dalam ni tak ada air lah. Saya akan tuangkan air yang dah siap letak susu kat dalam jug ni, dan kita akan tuangkan air ke dalam mangkuk yang dah disiap taburkan bijirin oat tadi. Dan sambil-sambil saya tuangkan jug ni, saya akan pastikan saya tarik perlahan-lahan kamera ni ke belakang, dan jangan nampak tangan saya dekat sambil menuang air tu. Jadi korang dapat lihat footage ini agak cinematic dan menarik guys. Alright. Okay, kita buat lagi sekali. Sekejap. Kita dapatkan balik. Alright, kita buat lagi sekali Okay, standby. Action. Alright guys, jadi itulah saja teknik-teknik yang saya gunakan, macam mana saya shooting cinematic B-roll saya tadi. Jadi mungkin korang boleh olah lagi dengan idea korang yang lebih kreatif, dan mungkin juga video tadi mungkin memberi inspirasi kepada korang, dan mungkin korang tengok video tu korang mungkin oh aku pun nak buat macam ni, mungkin mana tahu kan. Jadi itulah serba sedikit macam mana caranya saya buat cinematic B-roll menggunakan satu kamera dan juga perkakas-perkakas di ruang dapur saya, dengan shooting secara persendirian ataupun solo. Jadi jom guys, let's go back on studio.
Alright. Kalau boleh korang cuba hasilkan B-roll korang sebaik mungkin. Jangan sekali-sekali korang buat B-roll sambil lewa ataupun korang edit asal jadi saja. Kerana B-roll ini adalah satu isi di dalam video korang, di mana footage yang lain korang masukkan dalam video korang. Jadi korang nak review produk ataupun korang nak menjual produk secara online menggunakan video, korang kena pastikan B-roll korang menarik dan ianya berjaya menarik perhatian penonton yang menonton video korang. Jadi guys, hasilkan B-roll yang terbaik. Sekurang-kurangnya penonton akan menonton video korang sampai habis. Dan kalau korang jenis review produk ataupun menjual produk secara online menggunakan teknik ataupun kaedah video, penonton-penonton di luar sana pastinya akan tertarik dengan produk yang korang hasilkan disebabkan B-roll korang yang menarik perhatian mereka. Jadi guys, jangan buat B-roll sambil lewa, jangan edit asal jadi, buat bersungguh-sungguh B-roll korang supaya video korang nampak lebih gah dan juga lebih menarik untuk ditonton oleh penonton-penonton di luar sana. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan dalam video kali ini. Sekurang-kurangnya ianya mungkin memberi inspirasi kepada korang kat luar sana yang nak buat B-roll ataupun tercetus idea dekat korang. Mungkin juga korang ada idea yang lebih kreatif, jadi korang boleh olahkan dalam bentuk video menjadi B-roll korang supaya B-roll korang lebih menarik untuk ditonton. Terima kasih banyak guys. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Saya Izzat Saleh berkongsi tanpa sangsi. Assalamualaikum.